Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Izu yang akan mengajar sains untuk anda. Baiklah, diharapkan murid-murid bersedia dengan pen dan buku catatan masing-masing untuk mendengar pengajaran daripada saya. Selamat datang ke slide sains tahun 4. Diminta semua murid-murid buka buku teks sains anda. Baiklah, sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, objektif pelajaran minggu 1. Standard kandungan. Kita akan mempelajari kemahiran proses sains. Dan di bawah standard kandungan iaitu standard pembelajaran, topikal kita akan melihat kemahiran memerhati, kemahiran mengelas, mengukur dan menggunakan nombor, membuat inferen, meramal, berkomunikasi. Baiklah, untuk permulaan ini, saya hanya menyentuh 6 sahaja kemahiran proses sains. Memandangkan permulaan bagi tahun 4 adalah berbeza dengan tahun 3 sebelum ini. Baiklah, sila buka buku teks muka surat 2. Perhatikan situasi yang diberikan. Kemahiran proses sains. Masihkah kamu ingat akan kemahiran proses sains yang telah kamu pelajari sebelum ini? Kemahiran proses sains membantu kita memahami objek dan persekitaran secara saintifik. Mari ikuti kisah di bawah. Okey, murid-murid, kita perhatikan dialog yang akan diberikan dalam situasi yang diberikan. Sudah lama saya perhatikan sampah sarap di sini. Semakin hari, semakin banyak. Baunya pun tidak menyenangkan. Mereka berbincang tentang cara untuk melupuskan sampah tersebut. Apakah yang kita boleh buat dengan sampah sarap ini? Bagaimanakah kalau kita kitar semula sampah sarap ini? Bagus cadangan itu, tapi kita kena asingkan sampah sarap ini dahulu mengikut jenisnya. Saya kumpulkan barang-barang kertas. Saya kumpulkan barang-barang kaca. Saya kumpulkan barang-barang logam seperti tin minuman. Botol-botol plastik boleh berikan kepada saya. Baiklah, sebelum kita pergi ke sambungannya, terdapat beberapa perkataan yang di-highlightkan yang berwarna hitam. Pertama, kita lihat perhatikan. Kedua, berbincang. Dan ketiga, asingkan. Okey, saya dah highlightkan perkataan yang berwarna kuning. Baiklah, kita tinggalkan dahulu. Kita pergi ke gambar seterusnya. Kita timbang tin aluminium ini dahulu sebelum dijual. Tin aluminium ini kami beli dengan harga RM4 sekilogram. Saya ramalkan kita akan memperolehi RM8 hasil jualan tin aluminium sahaja. Siva, mengapakah kita perlu tanam semua sisa makanan ini?
supaya sisa makanan ini dapat mereput di dalam tanah. Betul alasan kamu itu. Baunya pun akan hilang selepas ditanam. Akhirnya, kita berjaya membersihkan kawasan ini. Sebentar tadi kita sentuhkan tiga perkataan yang di-highlightkan, iaitu perhatikan, berbincang, dan asingkan. Sekarang ini kita lihat perkataan seterusnya, iaitu timbang. Kemudian, ramalkan. Dan yang seterusnya ialah alasan. Baiklah, berdasarkan perkataan-perkataan ini, apakah kemahiran proses sains yang boleh kita lihat hasil daripada perkataan yang berwarna hitam itu? Kita lihat perhatikan. Apakah maksud perhatikan? Perhatikan kita menggunakan panca indera kita, iaitu melalui mata, hidung, kulit, sentuhan, rasa daripada lidah. Itu adalah hasil yang digunakan dalam proses yang menggunakan panca indera untuk proses sains, iaitu memerhati. Okey, itu ialah bagi memerhati. Kemudian mereka berbincang tentang cara untuk melupuskan sampah sarap tersebut. Bermakna berbincang ini mereka mereka berbual mengenai isu yang berlaku. Jadi bermakna mereka mesti ada perbincangan antara dua hala. Apabila perbincangan dua hala, maka ia adalah kemahiran proses berkomunikasi. Okey, yang ini ialah proses berkomunikasi. Kemudian mereka ada situasi seterusnya. Bagus cadangan itu. Tapi kita kena asingkan sampah sarap ini dahulu mengikut jenisnya. Asingkan. Apa maksud asingkan ni? Asingkan ni kita kena susun mengikut ciri-ciri barang tersebut ataupun benda yang hendak diasingkan. Contohnya, sampah sarap ini ada 4 kategori dia, iaitu kertas, kaca, logam, dan plastik. Ada 4 jenis barang ataupun 4 jenis sampah yang dikutip oleh mereka. Oleh itu, mereka kena asingkan. Okey, bermakna asingkan ini adalah merupakan kemahiran proses sains bagi mengelas. Jadi bermakna ada 3 sini, iaitu proses memerhati, berkomunikasi, dan mengelas. Kita lihat yang seterusnya, ada 3 lagi, timbang. Apabila melibatkan timbang, kemahiran ini adalah berdasarkan nombor. Okey, apabila berdasarkan nombor, kita boleh melihat ataupun melihat proses sains yang diberikan. Contohnya membuat apa sebenarnya? Siapa tahu? Sebenarnya, bila sampah ini dah dikutip, mereka harus menimbang. Dan menimbang dia, apabila ditimbang, mereka akan memperolehi timbangannya. Timbangan tu akan mengukur berapa harga barangan yang ditimbang itu. Baiklah, senang sahaja. Untuk proses sains ini, dia adalah melibatkan alat-alat mengukur. Iaitu, proses sains ini ialah mengukur menggunakan nombor. Okey, mengukur menggunakan nombor.
Baiklah, seterusnya ialah ramalkan. Apa maksud ramalkan? Meramal ini adalah membuat jangkaan tentang apa yang berlaku bagi suatu peristiwa berdasarkan pemerhatian, pengalaman lalu atau data yang boleh dipercayai. Jadi nampak tak? Kat sini RM4 sekilogram. Jadi dia ramalkan sini akan memperoleh RM8 hasil jualannya untuk tin aluminium ini. Bermakna berapa kg rasanya ni? Berapa kg untuk harga tin aluminium ini yang ditimbang? Siapa tahu? Okey, sebenarnya hasil timbangan tin aluminium ini mereka memperolehi lebih kurang 2 kg. Jadi sebab itu mereka meramal mereka meramal RM8 untuk hasil jualan tin aluminium itu. Jadi proses sains di sini adalah meramal. Baiklah, kita pergi ke proses sains yang terakhir di sini. Betul alasan kamu itu. Baunya pun akan hilang selepas ditanam. Alasan. Apa maksud alasan? Kalau biasanya, kenapa kamu datang lewat? Ravi, contohnya. Ravi pun kata, saya terlambat cikgu, saya bangun lewat. Adakah itu dikatakan alasan? Ya, itu adalah alasan. Alasan ini ialah merupakan inferen. Okay? Inferen ialah satu taksiran untuk menerangkan tentang sesuatu peristiwa atau pemerhatian. Taksiran itu mungkin benar dan mungkin tidak benar, tetapi mestilah logik atau munasabah. Jadi di mana alasan dia? Apa alasan dia mereka tanam semua sisa makanan di sini? Apa alasannya? Jadi alasan yang diberikan sini ini ada kat sini. Inilah alasannya. Supaya sisa makanan ini dapat mereput di dalam tanah. Oleh itu, kemahiran proses sains di sini ialah kemahiran membuat inferen. Okey, kemahiran membuat inferen. Okey, kita pergi ke seterusnya. Ini baru pengenalan ya. Untuk hari ini, nyatakan apakah proses sains yang kita pelajari berdasarkan situasi yang diberikan dan hasil perbincangan kita tadi. Pertama, kita lihat apa dia. Siapa tahu? Yang mula-mula sekali. Memerhati. Okey. Itu yang pertama kena ingat murid-murid. Kedua ialah mengelas. Okey, mengelas. Yang ketiga ialah mengukur dan menggunakan nombor. Yang timbangan tadi. Ingat tak? Yang keempat ialah membuat inferen. Membuat inferen. Apa tadi? Alasan tadi. Okey. Yang kelima, berkomunikasi. Berkomunikasi ni, yang bercakap ataupun berbincang sesama sendiri itu adalah berkomunikasi. Dan yang seterusnya ialah meramal. Okey. Jadi, untuk hari ini, kita akan menyentuh hanya 6 sahaja. Okey, 6 sahaja kemahiran proses sains. Sebab apa? Kita tak akan sentuh lagi berkenaan dengan mendefinisi secara operasi, menggunakan perhubungan ruang dan masa,
mentafsir data, mengawal pemboleh ubah, hipotesis dan eksperimen. Kita akan sentuh selepas topik ini. Okey, selepas habis 6 ini baru kita akan sentuh 6 lagi. Baiklah, kita pergi ke slide seterusnya. Memerhati. Kita lihat apa itu memerhati. Tadi saya dah terangkan tapi taklah detail sangat. Okey, memerhati ialah proses mengumpul maklumat tentang sesuatu fenomena dengan menggunakan semua panca indera. Tahu panca indera? Panca indera ialah mata, telinga, hidung, kulit dan lidah. Dan kelima-lima panca indera ini mempunyai fungsi yang berbeza. Kalau kita lihat, mata digunakan untuk melihat. Okey. Telinga digunakan untuk mendengar. Hidung digunakan untuk menghidu. Kulit menyentuh dan merasa. Dan akhir sekali ialah lidah. Lidah digunakan untuk merasa sama ada pahit, masin, manis, masam. Itu adalah rasa. Baiklah. Untuk maklumat para pelajar sekarang ialah apakah perubahan yang berlaku ke atas lilin di sebelah itu. Sorry lah cikgu pun sasul tadi. Okey, perubahan lilin ini. Awak nampak lilin kan? Siapa tahu? Ada tak di antara kalian semua mengatakan lilin ini apa? Menyala. Ada tak? Ataupun lilin ini melebur. Lilin ini bernyala menghasilkan haba. Lilin ini mengeluarkan cahaya. Ataupun lilin ini menyala semakin pendek. Ada tak di antara anda yang berfikiran begitu? Lilin bernyala melebur. Kenapa melebur? Awak nampak kan? Dia melebur. Ni melebur ni. Ni melebur. Kawasan ni. Dia semakin daripada panjang hingga ke pendek. Lilin bernyala menghasilkan tenaga haba. Nampak tak? Apabila kita sentuh je tangan dekat atas sini, dekat lilin ni, atas ni, awak akan merasa panas. Lilin menghasilkan tenaga cahaya. Betul. Awak nampak kan? Lilin menerangi kawasan tersebut. Jadi lilin ni lah punca cahaya. Awak nampak? Benda yang awak nampak itu sebenarnya. Lilin bernyala semakin pendek. Yalah, semakin lama semakin pendek, takkan semakin panjang kan? Jadi lilin yang panjang akan jadi semakin pendek. Berdasarkan jawapan yang awak nampak ni, inilah dikatakan proses memerhati. Awak nampak kan proses memerhati di mana awak sendiri nampak bahawa lilin itu terbakar dan menyala, mengeluarkan cahaya dan semakin pendek. Itu dikatakan proses memerhati. Baiklah, kita pergi ke slide seterusnya. Mengelas. Apa maksud mengelas? Mengelas ialah mengasing dan mengumpulkan sesuatu kepada kumpulan tertentu. Kumpulan yang ditentukan mempunyai ciri-ciri yang dipunyai sesuatu objek. Ciri-ciri objek dapat dinyatakan dengan melihat kepada persamaan dan perbezaan. Okey? Jadi, saya dah nyatakan di sini ada sebiji bola sepak dan satu biji buah tembikai. Apakah persamaan dan perbezaan antara bola dan tembikai yang ditunjukkan? Jadi, di sinilah tujuan kita mengelas sesuatu objek itu. Okey.
Biasanya, objek ini mempunyai persamaan dan perbezaan antara sama lain. Kita lihat apa persamaan dan perbezaan. Bola sepak dan buah tempikai. Di sini ada bola sepak dan tempikai. Persamaan ialah apa? Awak boleh lihat sendiri bahawa bola sepak ni berbentuk bulat, sama seperti tempikai. Kemudian, awak boleh perhatikan bola dengan buah tempikai ni sama saiz. Jadi itulah adalah persamaan bagi bola sepak dan buah tempikai. Perbezaan dia pula, suatu benda, dia bola sepak ni benda lah. Benda yang tidak hidup, dipanggil benda lah. Jadi, dipanggil benda dan manakala perbezaan untuk gambar sebelahnya adalah sejenis buah. Dia adalah sejenis buah. Okey. Dah tentulah awak tahu bola sepak tidak boleh dimakan. Kan? Dan buah tempikai boleh dimakan. Di sini kita lihat bahawa kedua-dua objek ini mempunyai persamaan dan perbezaan. Dan dari situlah kita mengelas, mengasing dan mengumpul sesuatu kepada kumpulan tertentu. Baiklah gambar seterusnya. Mengukur menggunakan nombor. Ada banyak gambar di sini. Kita boleh tengok ada benang, ada pembaris, ada alatan sains, ada jam tangan, ada jam randik, ada neraca dan ada cawan di sini. Okey. Mengukur ialah membuat pemerhatian secara kuantitatif. Kuantitatif, ini kiraan ni. Kuantitatif dengan menggunakan peralatan. Okey. Jadi bermakna untuk mengukur sesuatu objek, kita mestilah menggunakan alat tertentu. Dan alat ni bukan semua alat. Alat yang boleh mengukur sahaja. Okey. Kalau kita lihat sini, ada benang. Okey. Benang ni biasanya untuk mengukur apa? Panjang. Ataupun ukur lilit. Contohnya lah, ukur lilit sebuah bola. Kita tak dapat nak ukur bola dengan pembaris kan? Jadi kita gunakan benang. Dan bila guna benang, kita ukur lilit bola tersebut, baru kita boleh ukur di pembaris. Okey. Seperti mana yang anda ketahui, pembaris ni, anda tahu kan? Jadi semua orang ada pembaris. Okey. Jadi pembaris ni lah digunakan untuk mengukur. Membuat garisan lurus. Inilah kegunaan dia hari-hari sebagai seorang pelajar. Okey. Selain itu juga, anda akan temui beberapa peralatan sains yang terdapat di dalam makmal sains. Nanti ada masa dah buka sekolah, nanti rajin-rajin dah pergi ke makmal sains untuk melihat apa itu volumetric flask, burette, graduated cylinder, graduated pipette. Okey. Jadi ada beberapa alatan sains yang mempunyai ukuran. Nak tengok ukurannya kat sini. Ni ukuran dia tepi ni. Ni pun sama, ni ukuran dia. Ini pun sama. Dia ada bacaan isi padu untuk air biasanya. Okey. Selain itu juga, kita juga akan melihat beberapa alat lain, iaitu neraca. Zaman sekarang jarang orang nak guna neraca. Zaman dahulu dia orang suka timbang emas, suka timbang benda-benda yang berat. Kalau benda tu berat, maka lebih mahal lah. Ini yang digunakan pada zaman dahulu. Kemudian jam randik. Jam randik ni untuk menyukat masa. Okey, menyukat masa. Kelajuan lah. Kalau makin pendek masanya, bermaksud makin lajulah orang tu. Orang tu berlari. Itu contohlah. Kalau jam randik ni biasanya orang guna masa sukan.
Dia menyukat kelajuan atlet yang berlari. Kenapa atlet tu kena ambil masa? Sebab apa? Jika masa dia semakin singkat, bermakna dia adalah yang paling laju. Itu yang sebenarnya. Bukannya masa yang lama, dia yang paling laju. Tidak, itu paling lambat sebenarnya. Okey, seterusnya ialah jam tangan. Ini semua ada. Ada yang analog. Ni analog lah. Tahu analog? Analog adalah yang ada nombor macam ni. Ada yang digital. Macam G-Shock semua tu dia gunakan digital. Okey. Selain itu juga, terdapat juga cara menyukat sesuatu isi padu. Okey. Siapa tahu? Siapa pernah lihat mak awak gunakan cawan untuk menyukat beras? Sebenarnya saya pun masih menggunakan cawan untuk menyukat beras 1 pot, 2 pot, 3 pot. Untuk masak nasi sebenarnya. Macam contohnya, hari-hari saya masak nasi sebanyak 2 pot. Maksudnya 2 cawan ni lah. 2 kali cawan ni untuk saya makan sehari. Itu contoh. Jadi cawan ni kegunaannya untuk menyukat isi padu sesuatu objek yang macam gula ataupun beras. Okey, inilah kemahiran mengukur menggunakan nombor. Okey, kita lihat membuat inferen. Ada 2 lagi sebenarnya. 2 ke 3. Okey, membuat inferen. Inferen ialah satu tafsiran untuk menerangkan tentang sesuatu peristiwa atau pemerhatian tentang sesuatu peristiwa atau pemerhatian. Okey. Tafsiran itu mungkin benar dan mungkin tidak benar, tapi mestilah logik dan munasabah. Apa maksud logik? Siapa tahu? Logik ini adalah benda yang dikatakan masuk akal. Okey, benda yang masuk akal yang boleh diterima dengan akal fikiran manusia. Contohlah logik ni. Saya menaiki kereta dari Pulau Pinang ke Kuala Lumpur selama 8 jam. Okey, selama 8 jam. Logik lah kan? Logik tak? Okey. Kalau awak lihat, rasanya logik lah. Kalau yang dikatakan tidak logik ialah saya menaiki motosikal dari Pulau Pinang ke Kuala Lumpur selama 2 jam. Logik tak? Tidak kan? Jadi naik kereta saja dah 8 jam. Kenapa naik motosikal? Naik motosikal dapat 2 jam. Jadi tak logik lah di situ. Paling senang-senang je. Saya bagi dulu cikgu saya tahun 4 dulu dia ajar. Ali menaiki roket ke bulan. Okey, logik lah. Ataupun yang tak logik dia, yang paling tak logik ialah Ali menaiki batang pisang menuju ke bulan. Memang tak logik lah. Batang pisang bukan kenderaan kan. Jadi di situ kita dah nampak benda logik ke tak logik. Okey. Kita lihat dalam situasi gambar tersebut ni, kita dapat nampak F ni. Apa F ni? Siapa tahu? F ni gagal lah kan. Okey. Jadi situasi yang diberikan ialah budak ni memperolehi keputusan ujian yang gagal lah. Jadi, beberapa inferen yang boleh dibuat tentang kegagalan murid ini. Apa dia? Siapa tahu? Murid tidak belajar. Yalah, kalau tak belajar, mesti dapat F kan? Takkanlah belajar dapat F. Okey. Murid tidak mengulang kaji pelajaran. Bermaksud, murid tidak mengulang kaji pelajaran. Maksud di sini ialah budak ni tak belajar lah maksudnya. So sebab tu dapat F. Sebab tu kita tahu sebabnya mungkin dapat F ni dia tak belajar.
ataupun murid tertidur semasa ujian. Adakah barangkalian tu betul? Sebab apa? Bila tertidur dah nak dekat masa habis ujian baru nak buat. Itu pun bukannya menjawab soalan. Dia tembak je semua ni. Jadi jangan berlaku kepada kamu semua ya. Ini adalah salah satu daripada kemahiran proses sains membuat inferen. Berkomunikasi. Kemahiran seterusnya. Yang awak dengar saya berceloteh ni, saya membebel ni adalah salah satu daripada berkomunikasi. Tapi sebenarnya, komunikasi yang berkesan adalah komunikasi antara dua hala ataupun tiga hala. Itu yang sebenarnya yang berkesan. Cuma, untuk pembelajaran kita ni dipanggil sebagai berkomunikasi sehala sahaja. Di mana anda tak boleh menjawab dan anda tak boleh mengiyakan di depan saya. Awak hanya mengiyakan bila saya dah bercakap di dalam slide ini. Baiklah. Maklumat atau idea yang diterima dan dipilih mestilah disusun dan direkod dalam bentuk yang sesuai. Okey. Ada pelbagai jenis alat berkomunikasi. Selain kita bercakap, berbincang bersama, ada yang dikatakan email, surat. Surat ni pun sama, alat komunikasi juga. Telefon pun sama. Surat khabar pun sama. Ini perbincangan dua hala lah. Satelit ni, TV, media pun dikatakan alat komunikasi. Perbualan, surat menyurat, internet. Ini semuanya adalah alat berkomunikasi. Di mana berkomunikasi ini, maklumat atau idea tersebut dapat dipersembahkan dalam pelbagai bentuk, sama ada bentuk tulisan, lisan, jadual, graf, rajah ataupun model. Okey. Contohnya dalam surat khabar. Apakah yang awak perhatikan? Awak melihat satu isu yang dibangkitkan. Okey. Contohnya sekarang ni yang menjadi isu ialah isu pandemik COVID-19. Setiap hari sahaja awak akan dapat maklumat berkenaan dengan peratusan jangkitan COVID-19. Bermakna setiap hari awak tahu berapa orang yang terkena jangkitan, berapa orang yang dimasukkan ke hospital. Itu yang dikatakan salah satu daripada alat berkomunikasi. Jika tidak ada alat komunikasi seperti itu, bermakna anda tidak akan dapat apa-apa maklumat berkenaan dengan COVID-19. Selain itu juga, pembelajaran kita ni juga adalah salah satu alat berkomunikasi di mana anda menonton slide ini dan awak belajar dan melihat dan memahami berdasarkan apa yang saya ajar pada hari ini. Jadi ini tadi yang sebut tadilah, maklumat atau idea tersebut dapat dipersembahkan dalam pelbagai bentuk, sama ada bentuk tulisan, lisan, jadual, graf, rajah ataupun model. Tinggal 2 slide rasanya kot. Dah habis dah. Satu lagi. Meramal. Meramal. Apa maksud dia? Meramal ialah membuat jangkaan tentang apa yang akan berlaku bagi sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian, pengalaman lalu atau data yang boleh dipercayai. Ini adalah salah satu situasi yang kita senang ramal. Awak lihat gambar ni, apa yang anda boleh ramalkan dekat sini? Apa yang awak boleh ramalkan? Mungkinlah, hari nak hujan. Hari nak hujan. Ataupun, pemandangan waktu senja. Okey. Ataupun hari nak malam. Ataupun, awal pagi. Itu, kita meramal. Kita tak pasti apa yang berlaku. Kita tengok berdasarkan pemerhatian, pengalaman lalu dan data yang boleh dipercayai. Kalau hujan, awak tentu awak tahu, langit gelap ni, mesti hujan.
Itu yang kita katakan kemahiran proses sains di mana kita meramal benda tu. Contohlah awak meramal tahun lepas kita 2020 kita ramalkan pembelajaran kita masih menggunakan WhatsApp, tapi mungkin disebabkan pandemik ni dah berpanjangan, mungkin pembelajaran kita lebih berfokus dan lebih kepada kepada lebih interaktif, iaitu pembelajaran secara online melalui YouTube ataupun pembelajaran secara Google Meet. Kita meramal benda tu akan berlaku pada masa akan datang. Okey. Selain itu juga, dah habis rupanya. Tinggal satu tadi tu, iaitu meramal. Jadi bermakna ada 6 kemahiran proses sains yang kita belajar, iaitu memerhati, mengelas, mengukur menggunakan nombor, membuat inferen, meramal dan berkomunikasi. Jadi, refleksi pembelajaran kita pada hari ini, saya minta murid-murid ingat dan cuba baca balik. Kalau ada nota dalam slide saya ni, boleh salin. Okey, anda boleh salin nota dalam ini. Dan nanti latihan yang akan diberikan adalah berdasarkan slide ini. Okey, kita lihat apa yang pertama. Sebenarnya, pentingnya kemahiran proses sains ini adalah persediaan untuk menjawab soalan-soalan yang berbentuk kemahiran proses sains. Untuk pengetahuan anda, tahun 4 dan tahun 5, tahun 6, soalannya berbeza dengan tahun 1, 2, 3. Jadi, mungkin pada permulaan tahun 4 ini, anda mungkin akan terkejut berjumpa dengan soalan-soalan subjektif yang berbentuk kemahiran proses sains. Jadi, soalan-soalan ini agak sukar kerana dia berpandukan kemahiran proses sains. Sebab itulah pentingnya proses sains ini. Kalau awak tak belajar, bermakna awak tak faham nak menjawab soalan tersebut. Seterusnya, membantu murid menyelesaikan permasalahan yang berlaku. Inilah, apabila dalam soalan nanti akan jumpa satu soalan berkenaan permasalahan dan anda kena selesaikan berdasarkan kemahiran proses sains, ataupun senang je singkatannya KPS. Selain itu juga, dia membantu murid memberikan idea yang relevan. Maksudnya, idea itu berdasarkan pemerhatian, berdasarkan ujian, berdasarkan tafsiran data yang diterima, dan murid akan memberi inferen ataupun kesimpulan yang lebih jitu. Maksudnya, sebab tu yang lebih relevan. Susah nak faham kan? Tapi tak apalah. Yang penting sekarang ni, anda kena faham 6 proses sains, iaitu mengelas, memerhati, mengukur menggunakan nombor, membuat inferen, meramal dan berkomunikasi. Baiklah, setakat ini sahaja kita akan sentuh berkenaan topik untuk minggu ini. Seterusnya, pada minggu hadapan, kita akan sentuh mentafsir data, menggunakan perhubungan ruang dan masa, mengawal pemboleh ubah, mendefinisi secara operasi, mengeksperimen dan membuat hipotesis. Ada 6 lagi yang awak kena ingat. Dan ini agak sukar sikitlah berbanding yang kita pelajari pada hari ini. Okey, sampai sini saja saya ucapkan terima kasih atas pembelajaran. Cikgu pun tersasul. Atas pembelajaran kamu semua. Okey, semoga ilmu yang kamu dapat hari ini dapat dijadikan, dapat disimpan, bukan jadikan, dapat disimpan dan digunakan pada untuk peperiksaan, untuk pengetahuan anda sampai ke sekolah menengah. Ingat kemahiran KPS ni sebenarnya sampai ke sekolah menengah. Kalau awak tak tahu dia punya basicnya, susah. Jadi pentingnya kemahiran saintifik ini. Oleh itu, saya berhenti setakat ini dahulu. Kita akan jumpa pada minggu hadapan. Sekian.
Terima kasih. Latihan Minggu 1. Makluman kepada murid-murid, latihan ini hendaklah ditulis di dalam buku latihan Sains 1 seperti mana yang dimaklumkan sebelum ini. Hari penghantaran akan dimaklumkan. Soalan 1. Bina peta bulatan berdasarkan kemahiran proses sains yang kita pelajari sebentar tadi. Soalan 2. Cari maksud kemahiran proses sains di bawah 1. Memerhati. 2. Mengelas. 3. Mengukur menggunakan nombor. 4. Membuat inferen. 5. Berkomunikasi. Dan 6. Meramal. Terima kasih. Salam jumpa lagi. Jangan lupa siapkan latihan yang diberikan.